Kemudian kita lihat pada muka surat 14 ya. Beliau dengan cantiknya menukil qaul al-Imam Junaid, al-Imam al-Junaid al-Baghdadi rahmatullah alaih, dia kata ilmuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kami ini yakni tasawuf terikat bounded dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Benda ni kita selalu dengar part 2 je sebenarnya. Kan? Dengar bahawa apa nama Alkitab wa Sunnah adalah sandaran tasawuf. Okey. Padahal sebenarnya ada part yang sebelum tu yang selalu orang tak baca, iaitu beliau di sini menukil daripada Risalah Al-Qushairiyah. Ya Allah, kita ambil sumber yang sebiji-sebiji ni. Okey, mengatakan qala al-Junaid, yakni Al-Qushairi, penulis Risalah Al-Qushairiyah, menyebut tanpa sanad, dia menyebut sahaja secara ringkas, qala al-Junaidu man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amr lianna ilmana muqayyadun bil kitab was sunnah. Jadi ada jelas di situ bahawa bukan sekadar tasawuf itu sendiri terasas daripada Quran dan Sunnah, bahkan tokoh-tokohnya juga mesti yahfaz di sini bukan sekadar hafal, yakni memelihara, memahami, menjunjung dan mengamalkan Al-Quran. Wa yaktubul hadis bermakna bukan tulis kosong, yakni mengamalkan, menjiwai dan menyanjungi ilmu hadis. Jadi di sini kita akan lihat adakah buku ini menampilkan ataupun selari dengan kenyataan Al-Imam Al-Junaid rahmatullah alaih. Okey, Imam Al-Junaid Syekhul Taifah. Dia memang pemimpin antara terawal ahli sufi min ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dan kita tengok adakah hujah-hujah yang didakwa qat'iyah ini ataupun qati'ah ini selari dengan Quran dan hadis. Alright. Kemudian sebelum itu, bagi pendengar yang baru masuk dalam ruangan space ini, pertama sekali kami di Sidang Kalam sedang mengadakan bedah buku, iaitu buku bertajuk Zikir Lafaz Hu'ah, terbitan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi setakat ini yang telah dibicarakan adalah mengenai beberapa bahagian atau beberapa nas nukilan ataupun teks nukilan daripada penulis yang didapati tidak tepat daripada sumber nukilan tersebut. Itu antara yang sudah dibentangkan sebelum ini oleh pembentang kita. Kemudian ada juga penulis bukan menyalahkan, maksudnya dia tersalah dalam mengklasifikasikan antara sufi dan tasawuf, kemudian secara tak langsung menyamakan keseluruhannya dan menjadikan golongan semua memutlakkan sufi itu hanya kepada golongan ahli sunnah. Sedangkan telah terbukti dalam catatan sejarah bahawa golongan sufi ini juga terdiri daripada beberapa kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah juga. Dan hal ini kita sebenarnya boleh lihat, sebagai contoh saya boleh berikan yang dinyatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kat situ ada dalam kitab I'tiqadat beliau. Jadi itu antaranya. Kemudian antara yang lain pula ialah dari segi penulisan tajuk buku ini sendiri memang problem lah, sebab beliau mendatangkan dalil tapi dalil tersebut tidak ada kaitan. Kemudian mendakwa bahawa kemudian menamakan tajuk buku ini sebagai Al-Hujjah Al-Adillah Al-Qati'ah. Jadi itulah yang sudah dibicarakan sebelum ini. Jadi speaker kita boleh teruskan. Tafadhal. Jamil. Terima kasih atas selingan tadi. Okey, dalam surat ke-14 dia kata maka tidak ada masalah dalam beberapa perbahasan furu'. Itu disandarkan hujahnya kepada zauq, kasyaf dan ilham.
Zauq, kasyaf dan ilham. Sejak bila zauq, kasyaf dan ilham menjadi sumber dalil dan hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa hanya zauq awak sahaja yang boleh pakai? Zauq awak menyatakan hu dan ah ni yakni sesuai jadikan zikir. Kalau zauq kami tak boleh. Ya, di sini selalu berlaku diskriminasi yang ketara oleh sebahagian penganut ataupun pengikut tasawuf. Mereka suka mencipta kategori-kategori baru. Mereka suka menjadikan kumpulan mereka ni eksklusif. Tak sama macam orang lain. Padahal matlamat tazkiyatun nafs ataupun tasawuf ni untuk menyedarkan diri bahawa kita ni tidak ada apa-apa. Agar melatih diri kita menjauhi kibir, menjauhi sifat takbur, menjauhi sifat tarafu', ya, memandang diri dan ujub dengan diri sendiri. Tapi berulang kali kita melihat, oh ini untuk kami. Awak tak faham. Kami lain. Awak sama. Dia macam tu. Zauq kami terpakai. Zauq awak yang tak suka ni, saya tak peduli. Awak Wahabi. Tak pasal-pasal. Jadi begini. Jadi istidlal dia tak tahulah sejak bila zauq, kasyaf dan ilham ini menjadi hujjah qati'ah. Allahu a'lam yani. Dan beliau memberdalilkan bahawa setengah ulama membolehkan istihsan. Yani istihsan itu macam zauq juga dia kata, macam rasa-rasa elok. Adakah begitu? Adakah begitu? Adakah ulama misalan ulama Maliki ataupun ulama Ahnaf yang pakai keadaan istihsan ini macam rasa-rasa suka tanpa ada sebarang dawabit, tanpa ada sebarang sandaran sebelum mereka yastahsinuh. Okey? Dia cuba nak melapikkan zauq ni dengan benda yang telah disepakati oleh sebahagian ulama sebagai mu'tabar, yakni istihsan sebagai sumber hukum. Tidak ada kaedah ataupun tidak ada kitab usul fiqh yang memasukkan zauq, kasyaf dan ilham. Minta maaf. Okey. Saya tak langsung mudah cakap apa yang sesuai dengan geng kita ni, itulah yang muktabar. Itu kan maksudnya. Masya Allah. Ya. Ini satu sikap bias yang perlu dijauhi oleh semua orang, ya. Tak kisahlah anda seorang salafi ke, aswaja ke, ataupun tak ada mana-mana, awak ni komunis ke apa ke, jangan bias. Okey, kita hendaklah berlaku adil hatta dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Allah berlaku adil dengan syaitan, dengan iblis. Allah akan menghukum mereka di akhirat nanti dengan keadilannya yang maha tinggi. Kenapa kita boleh sesuka hati buat macam ni? Dan dia kata sini, inilah sebagai az-zauqul fiqhi. Wallah, az-zauqul fiqhi, ada perkataan fiqh di situ. Dan kalimah fiqh terbayang dalam pemikiran kita bahawa suatu seni ilmu yang tersusun. Itu dinamakan az-zauqul fiqhi ataupun malakah fiqhiyah. Okey, dan ini hadir dalam semua pakar-pakar bidang masing-masing. Ahlul Quran, ahlul qiraat, ahlul hadis, ahlul tafsir, masing-masing setelah mumarasah, setelah bergelumang dengan usul ilmu itu, mereka akan terbit dalam diri mereka suatu intuisi, suatu kepakaran yang bersifat natural, ya, semula jadi, yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi zauq, apa dawabit zauq yani? Kita bincang macam sebelum ni, mandi safar, kerana ada ahli kasyaf merasakan Rabu terakhir safar itu turun bala. So macam mana kita nak cek? Tak boleh cek. Kasyaf lagi lah, ya. Kasyaf dan ilham. Okey. Memang ada sebahagian ahlul hadis menamakan intuisi ini sebagai ilham. Okey, tapi bukan ilham yang sama dengan sebahagian ahli sufi ni, ahli tasawuf. Sebab apa? Kita dapat lihat ilham ahli hadis
kebanyakan menatijahkan keputusan kajian yang sama. Ilham ahli sufi macam mana? Ada kata dia wali ni wali, ada kata aku muktabar kau muktabar, ada kata pelbagai. Dakwaan ni pelbagai. Ada kata ni kutub, ni pun kutub. Ada kata dia ni bernama Abdal, dia bukan Abdal. Macam mana? Jadi ilham para muhaddisin boleh dicerakin balik, boleh diuji, okey, boleh dikaji dan mempunyai keseragaman pada natijah. Zauq ilham kasyaf ahli sufi pelbagai-bagai berkecamuk, ya. Kenapa sebahagian ahli kasyaf mengatakan Rabu malam terakhir, Rabu terakhir Safar itu turun bala? Kenapa yang lain semua tak cakap? Kenapa hanya sebahagian tarekat mengambil hu dan sebahagian lagi tidak? Begitu. Okey, begitulah.